Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan malam ni kita akan bincang satu tajuk yang soalan lazim yang ditanya oleh golongan non-Muslim. Selepas kuliah, artinya selepas ceramah ni, saya akan buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya muslimin muslimat ni ada soalan daripada golongan non-Muslim, bersedialah soalan tu, nanti boleh tanya, insyaAllah. Okey, kita dah kenal ke belum? Kita dah kenal ya? Okey, saya tak memperkenalkan diri, saya terus kepada tajuk malam ini, iaitu soalan lazim non-Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh setuju tak kalau Brother Lim kata Islam ni agama yang paling disalah ertikan? Bukan saja majoriti orang bukan Islam salah faham atau keliru terhadap agama Islam, pada masa yang sama juga kita mempunyai segelintir umat Islam pun kadang-kadang salah faham dan keliru terhadap agama Islam. Betul ke tidak? Nah, macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham? Di mana datangnya salah faham semua ini? Ada banyak sebab. Malam ni saya bagi beberapa sebab yang utama saja. Yang pertama, yang menyumbang kepada banyak salah faham adalah media sosial. Media sosial hari ini main peranan yang amat besar yang menyumbang kepada kekeliruan. Non-Muslim salah faham terhadap agama Islam. Kalau kita lihat media, social media hari ini, dunia, global, siapa yang menguasai media? Kita orang Islam ke yang bukan Islam? Yang bukan Islam. Kalau bukan Islam menguasai media, mampu tak mereka nak sebarkan mesej Islam yang benar, yang tepat? Mampu tak mereka nak sebarkan Islam yang betul? Mungkin ke tak mungkin? Tak mungkin lah. Dah lah mereka bukan Islam, tak faham bahasa Arab, tak faham selok-belok Islam. Dan kalau kita tengok social media hari ini, banyak perkara yang mereka sebarkan mengenai Islam yang tak betul, yang tak tepat. Ada yang kebanyakannya out of context atau keluar daripada konteksnya. Yang ada pula mesej yang dipanggil setengah benar, yang hanya setengah yang benar, setengah tak benar. So mesej sedemikian banyak menyumbang kepada kekeliruan. Dan kalau kita lihat pada tahun 1800 hingga 1950, satu jangka masa 150 tahun di barat, hanya satu jangka masa pendek aja, 150 tahun saja, non-Muslim mereka telah mengarang, menulis buku terhadap agama Islam. Tidak kurang daripada 60,000 buah buku. 60,000 terhadap agama Islam. Sebahagian besar tulisan tu adalah mereka ni salah faham terhadap Islam atau keliru terhadap agama Islam. Hari ini kalau kita lihat konteks di Malaysia, non-Muslim salah faham macam mana? Salah faham daripada agama Islam telah campur aduk dengan budaya tempatan. So agama Islam dengan budaya telah campur aduk, sehingga kita orang Islam tak boleh bezakan lagi mana satu agama, mana satu budaya. Saya bagi contoh, mungkin saya tak tahu, ini jarang-jarang saya datang ke negeri Perlis. Biasa tak dengar bila seseorang tu masuk Islam, dia akan suruh tukar nama bapa dia kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Pernah dengar tak? Nah, tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah bukan ajaran Islam. Dia adalah budaya di Nusantara, budaya Malaysia. Islam melarang kita tukar nama bapa, tetapi budaya mewajibkan atau menggalakkan kita tukar nama bapa. Di Malaysia kita telah mengamalkan tukar nama bapa ni dekat 60 tahun.
Ada setengah-setengah negeri sampai hari ini masih amalkan lagi, sehingga 65 tahun selepas merdeka. Nah, yang menyusahkan kat mana? Bukan agama Islam. Yang menyusahkan tu budaya yang mewajibkan orang tukar nama bapa. Padahal Islam melarang kita tukar nama bapa. Maqasid syariah, Islam menjaga keturunan seseorang itu. Satu lagi yang menyumbang kepada salah faham adalah ilmuwan Islam. Hari ini kalau kita tengok social media hari ini, banyak mesej-mesej datang kepada ilmuwan Islam. Dan seringkali mereka bercakap sesuatu di luar daripada kepakaran mereka. Bukan bidang yang dia belajar, bukan kepakarannya. Dan mesej inilah seringkali mengelirukan masyarakat. Mungkin dia seorang ustaz, mungkin dia seorang ustazah, mungkin dia seorang selebriti, ataupun mungkin dia seorang ulama pun. Tetapi bila dia bercakap sesuatu di luar daripada kepakarannya, mereka lah yang menyumbang kepada kekeliruan. Satu lagi, ini memang popular, bukan Malaysia saja, satu dunia, global. Orang bukan Islam, bila mereka menilai agama Islam, rasa-rasa mereka melihat sumber Islam ke, Quran dan Sunnah ke, atau melihat orang Islam. Satu dunia, mereka menilai Islam dengan melihat orang Islam. Kalau cara macam ni menilai, Islam nampak cantik ke tak cantik? Dia kadang-kadang cantik, kadang-kadang tak cantik. Kenapa? Kalau jumpa orang dalam masjid ini, Islam cantik. Kalau jumpa orang yang kurang asam kat luar, mungkin kurang cantik. Betul? Tapi peluang mereka lihat Islam yang cantik tu tinggi ke kurang? Faham ke saya cakap apa? Kalau contoh saya tanya, kalau kita tengok social media hari ini, kalau kita tengok berita hari ini, sering kali kita lihat mak rempit paling banyak siapa? Oh, tak tahu mak rempit sini tak ada Okey, sini orang bagus ya, tak rempit. Okey, buang anak paling banyak siapa? Oh, ini orang sini orang tak buang anak, bagus. Penagih dada paling banyak siapa? Penghuni penjara paling banyak siapa? LGBTQ. Oh, serang Q, sampai Q lah. Bila mau sampai Z tak tahu lagi. Dan macam-macam lah. So, kalau mereka menilai agama Islam dengan melihat orang Islam yang kurang asam di luar, maka Islam nampak cantik ke buruk? Itulah kebanyakan persepsi. Bukan Islam salah faham terhadap agama Islam sebab melihat orang Islam, watak orang Islam. Sebenarnya menilai mana-mana agama di dunia bukan melihat penganut. Kita sepatut melihat kitab suci agama itu, ajaran agama kitab suci itu. Mana-mana agama. Tapi sedihnya hari ini orang menilai Islam dengan melihat watak orang Islam. Tapi kalau nak lihat watak orang Islam, boleh, tak ada masalah. Lihatlah orang Islam yang mengamalkan agama Islam berdasarkan sumber, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lihat orang yang amalkan ikut kitab. Ataupun lihatlah penganut yang terbaik, bukan lihat penganut yang paling teruk. Ini yang berlaku. Kalau nak lihat penganut yang terbaik, contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia digelarkan sebagai walking Quran. So kita kenal dia. Kita sepatutnya lihat yang terbaik, bukan lihat yang paling teruk. Tapi inilah realitinya berlaku di merata dunia, yang mereka melihat Islam bukan melihat sumber tetapi melihat pengikutnya. Ada di kalangan mereka ni sengaja tak nak tahu. Sengaja kan? Sepatutnya kan mereka dah belajar kat sekolah. Kalau kamu nak tahu sesuatu, tanya siapa? Tanya orang yang pakar lah. Bukan kita sendiri buat keputusan kan? Pergilah jumpa pakar-pakar Islam di Malaysia, tanya dia, betul ke kefahaman saya begini? Benar ke perkara ini? Tanya orang yang pakar. Barulah kita boleh dapat jawapan yang lebih tepat. Last satu. Nampak tak bulatan ini? Nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak, sudah dekat.
Oh, sekarang sudah nampak? Bagus. Bulatan 1, bulatan 2. Ada 2 bulatan. Nah, kedua-dua bulatan ini bertindih sedikit. Boleh faham tak bertindih? Overlap. Dia overlap sedikit. Yang bulatan sebelah kiri dituju kepada golongan bukan Islam, bulatan sebelah kanan dituju kepada orang Islam. Yang bertindih itu, yang pergaulan bukan Islam dengan orang Islam, yang biasanya sedikit aja. Betul ke? Mari kita bincang bulatan sebelah kanan, orang Islam. Dalam agama Islam, kita mempunyai ramai ilmuwan agama Islam di Malaysia. Setuju tak? Sangat ramai. Ustaz, ustazah, ulama, mufti, kita ramai. Yang semua pakar-pakar di sini, yang saya sebut tadi, ilmuwan-ilmuwan, mereka berada di mana bulatan sini? Mereka dekat kepada orang bukan Islam ke, atau mereka sangat jauh daripada orang bukan Islam? Mana satu? Orang sini tak pasti. Okey, kamu semua ni ilmuwan-ilmuwan. Kamu dekat kepada orang bukan Islam ke, kamu jauh daripada orang bukan Islam? Ini yang masalahnya. Orang yang paling banyak ilmu, orang yang paling pakar, paling jauh daripada orang bukan Islam. Yang dekat kepada orang bukan Islam tu siapa? Orang Islam yang tahu agama Islam sikit-sikit punya. So bila bukan Islam tanya soalan, dia tak dapat tanya pakar-pakar, dia tanya orang Islam yang biasa. Dan bila dia bagi jawapan, dia meyakinkan orang bukan Islam ke, atau dia buat orang bukan Islam tambah keliru. Ini adalah sebahagian sebab-sebab yang menyumbang kepada kekeliruan, salah faham terhadap Islam. Okey, mari kita lihat apa jenis salah faham yang ada, yang biasa. Saya bagi yang biasa dulu, nanti selepas kuliah, selepas saya habis ceramah, kamu boleh tanyalah, nak tambah apa soalan pun boleh. Okey, kita mula dengan yang popular. Di kalangan non-Muslim, mereka mempunyai kefahaman bahawa Islam tu agama yang miskin dan mundur. Itu dalam pemikiran mereka. So bila mereka duduk bersama, mereka akan bincang. Kalau cakap tentang Islam aja, dia akan mengingati satu sama lain. Lu kalau mau pilih apa agama, tak apa, jangan masuk Islam. Kenapa? Kamu masuk Islam, kamu akan jadi miskin, jadi mundur. Dia bagi contoh negara-negara Islam. Tengok Afghanistan, tengok Pakistan, tengok Kazakhstan. Ada tan punya semua ada masalah. Tengoklah Yaman, tengok Syria, tengok negara-negara Islam miskin dan mundur. Kadang-kadang dia kata third world country. Dia kata kalau nak pilih agama, pilihlah agama Buddha. Agama Buddha bagus. Kenapa bagus? Tengok Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea, Japan, China, negara Buddha, betul? Maju ke mundur? Maju dan kaya. Tengok Islam miskin dan mundur. Dan dia juga akan kata, kalau kamu tak suka agama Buddha pun tak apa, pilihlah agama Kristian. Kristian maju, kaya raya. Tengok Amerika, tengok Itali, tengok England, tengok Holland, tengok Spain dan sebagainya. Betul tak? Mereka ni maju dan kaya raya. So jangan pilih Islam. So biasanya bila mereka duduk bersama, ini yang mereka akan cakap. Persoalan saya, kefahaman mereka ni tepat ke tak tepat? Bagi saya, tepat setengah aja, setengah tak tepat. Saya tak nafikan dalam agama di negara Islam, banyak negara Islam yang miskin dan mundur. Saya tak nafikan. Tetapi bukan semua. Bukan semua. Negara contoh Malaysia, Brunei, Qatar contohnya. You tengok UAE contohnya, tengok Saudi, semua maju, kaya raya. Berarti bukan kerana pilih agama, bukan kerana agama yang buat Islam miskin dan mundur, bukan. Artinya bukan pilih agama ini akan menyebabkan kita miskin dan mundur. Sebab apa? Kalau kerana pilih agama ini, maka semua negara Islam sepatutnya miskin dan mundur. Kenapa kita ada banyak negara Islam yang maju dan kaya raya? Berarti bukan isu agama. Tengok agama Buddha. Yang dia tunjuk tadi, agama Buddha yang maju, kaya raya, saya setuju. Tetapi agama Buddha yang miskin dan mundur, dia tak cakap. Tak cakap. You pergi Myanmar, you pergi tengok Nepal,
You pergi tengok Sri Lanka, you pergi, faham ke ni? Mongolia, okey? Dan mereka ni miskin dan mundur. Kalau dikata beragama Buddha akan jadi kaya raya, maju kaya raya, kenapa begitu banyak negara Buddha yang miskin dan mundur? Dia kena jawab. Artinya bukan kerana agama. Maju kaya raya, miskin mundur bukan kerana agama. Siapa kata beragama Kristian akan jadi maju kaya raya? Negara Kristian yang miskin dan mundur lebih banyak daripada kaya, yang kaya raya. Kalau kita tengok sekarang World Cup kan, kamu buka peta saja South America. Cuba baca nama-nama negara South America. Brazil, Argentina, Peru, Paraguay, Uruguay, Ecuador. Nyanyi sama-sama. Semua nama yang kamu baca ni negara Kristian yang miskin dan mundur. Kalau dia kata pilih Kristian akan jadi maju kaya raya, kenapa begitu lebih banyak yang miskin dan mundur? Philippines, negara Kristian yang begitu miskin dan begitu mundur. Maksudnya apa? Isunya bukan kerana you pilih agama ini ke pilih agama itu. Tak ada kena-mengena dengan agama. Faham ke ni? It's not because of the religion. Tapi persoalan sekarang, kenapa begitu banyak negara Islam yang miskin dan mundur? Nah, kita kena tahu sebab lah. Kalau kita tak tahu sebab, macam mana kita nak keluar daripada masuk dalam kategori miskin dan mundur? Apa sebab yang menyumbang kepada masih lagi banyak negara Islam yang miskin dan mundur? Apa sebab? Salah satu sebab utama adalah kita umat Islam hari ini terlalu jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita terlalu jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita akan jadi masyarakat yang paling berjaya. Disebabkan kita terlalu jauh. Buktinya, dulu-dulu Islam pernah memimpin dunia. Satu dunia lihat Islam daripada macam-macam sudut. Sebab dulu mereka pegang teguh kepada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah kita masyarakat yang paling berjaya, paling maju kaya raya. Kenapa kita hari ini jadi miskin mundur? Sebab kita terlalu jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita anggap dua-dua buku kitab ini sebagai kitab suci. Sampai terlalu suci kita susah nak baca. Betulkah? Ramai orang letak kitab suci tinggi-tinggi kan? Dia turunkan bulan Ramadan aja, sebelum raya. Buang habuk, lap bersih, naik balik kitab suci. Tapi Quran dan Sunnah diturunkan bukan saja sebagai kitab suci saja, tetapi dia diturunkan sebagai panduan bimbingan kehidupan manusia. Kalau kita orang Islam kembali kepada Quran dan Sunnah, mengamalkan dengan kefahaman, kita akan jadi masyarakat yang paling maju, paling kaya raya di dunia. Yang kedua, soalan daripada golongan non-Muslim. Ini sering kali mereka tanya bila saya menyampaikan dakwah. Yang mereka tak puas hati adalah kenapa mereka ni wajib harus masuk Islam untuk berkahwin dengan orang, dia nak kahwin dengan orang Islam, dia yang kena masuk Islam. Dia kata kenapa tak boleh orang Islam yang ikut agama dia? Kenapa dia mesti mau ikut agama Islam? Ataupun you kekalkan Islam, I kekalkan agama Buddha, kita kahwin aja. So bagi mereka ni, dia tak faham kenapa asyik-asyik mereka ni kalau nak kahwin orang Islam, dia mesti mau masuk Islam. So ini soalan yang sangat popular. Cara menjawab macam mana? Yang pertama, cakap dengan dia, dalam agama Islam ni la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Surah Al-Baqarah ayat 256. Tiada paksaan dalam agama. Dalam agama ni tak boleh paksa. You kena faham dan you kena memeluk secara sukarela. Setuju tak? Boleh tak kita paksa orang? Tak boleh. Itu yang pertama. Dan non-Muslim ni tak perlu paksa masuk Islam untuk kahwin dengan kita orang Islam. Tak perlu. Tak perlu buat begitu. Kenapa? Isunya bukan daripada pihak dia. Masalahnya daripada pihak kita. Masalah kita adalah kita tak boleh kahwin dia. Bukan dia kena masuk Islam kahwin dengan kita.
It is our problem, is not your problem. Sebab dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 221 Allah berfirman, yang bermaksud Allah melarang kita kahwin dengan musyrik. Kita tak boleh kahwin dengan musyrik. Allah tak benarkan kita kahwin mereka. So it is my problem, is not your problem. Bukan masalah kamu. Kamu tak perlu paksa diri masuk Islam untuk kahwin dengan kami. Tak perlu. Masalahnya agama kami tak benarkan kami kahwin dengan kamu. Tetapi sekiranya kamu nak bersama dengan kami, saya bagi satu cadangan. Apa kata kamu datang belajar, cuba buat kajian mengenai Islam. Sekiranya kamu boleh terima, sekiranya kamu tertarik kepada agama Islam, kamu boleh terima, maka kita boleh teruskan hubungan kita, kita boleh berumah tangga bersama dan sebagainya. Sekiranya kamu tak tertarik kepada Islam, kamu tak boleh terima dan sebagainya, no problem. Memang tak boleh paksa. Kita boleh tetap jadi kawan seumur hidup, no problem. So isunya adalah bukan daripada pihak kamu, isu daripada pihak kami. Sering kali non-Muslim tanya soalan, tapi kita orang Islam bagi jawapan yang menakutkan dia. Apa jenis soalan? Contohnya dia tanya soalan, dia kata, kalaulah saya tetap nak kekalkan sebagai menyembah berhala, saya nak ikut agama mak bapak saya. Saya tahu Islam tu benar, saya tahu Islam tu agama yang benar, tetapi saya tak boleh tinggalkan agama keluarga saya. Saya nak bersama dengan mak bapak saya. Kalau saya tak ikut mak bapak saya derhaka. Maka saya nak menolak Islam, saya nak kekalkan agama yang menyembah berhala. So dia tanya kita, kalau dia mati masuk mana? Jawapan kamu? Halo? Tak tahu. Jawapan saya, masuk kubur. Kamu rasa masuk mana? Ada lain tempat? Baik, ke majoriti lah masuk kubur kan? Okey. Kalau tanya orang Islam, kalau mereka menolak Islam, mereka menyembah berhala, mati masuk mana? Selain berkubur, selepas itu mereka akhirnya akan masuk syurga ke neraka? Kita kata neraka, no problem. Dia akan tanya, berapa lama dalam neraka? Kita kata apa? Selama-lamanya. Betul? Dia akan kata, apa punya agama ni? Aku menolak kebenaran Islam, saya tak nak ikut saja. 30 tahun lepas tu saya mati. Saya menolak 30 tahun. Saya masuk neraka selama-lamanya. Apa punya Tuhan? Kalau saya buat salah, hukum saya lah, saya 30 tahun menolak kebenaran, biarlah saya masuk neraka. Okey, 50 tahun ke, 50 sebatan ke, tak kisahlah apa pun. Tapi kenapa masuk neraka selama-lamanya? Kerana buat satu kesilapan. Apa punya Tuhan? Kalau orang tanya macam ni, macam jawab? Halo? Yang pertama, kena bagi tahu orang itu dulu. Isu di sini bukan berapa panjang jangka masa tu, berapa pendek jangka masa tu. Isunya bukan jangka masa, panjang ke pendek. Bukan. Isunya adalah tahap jenayah. Orang sini boleh faham tak tahap jenayah? Sorry ya, saya bagi satu contoh yang tak elok, tapi contoh jugalah. Sekarang hanya boleh fikir itu contoh, ya, contoh lain tak ada lagi. Na'udzubillah, seorang wanita diperkosa oleh seorang lelaki. Okey? Kita dapat tangkap dia, bawa ke muka pengadilan. Dan hakim tu menjatuhkan hukuman. Masuk penjara 30 tahun, kena 30 sebatan. Okey. Dia komplain, dia marah itu hakim. Bodoh punya hakim. Saya baru enjoy tak sampai 1 jam. Masuklah saya penjara 5 jam ke 10 jam ke? 30 tahun, 30 sebatan. Saya tak sampai 1 jam. Isunya apa? Kan saya kata, isunya bukan berapa pendek, berapa panjang jangka masa. Isu adalah tahap jenayah itu. It's the degree of the crime. Apa maksud saya? Contoh, tadi dia kata wanita tu, ya, you tak sampai 1 jam, tapi untuk wanita tu seumur hidup, you rosakkan kehidupan wanita itu. Betul ke tidak? Lepas itu dia sudah trauma dengan lihat lelaki. Lepas itu dia sudah malu dengan masyarakat.
Kalau dia mengandung macam mana? Betul ke tidak? Bukankah you rosakkan masa hidup, masa depan dia? Ya, you tak sampai 1 jam, dia seumur hidup. Tadi dia menolak kebenaran, dia nak ikut agama keturunan mak bapak dia yang menyembah berhala. Isunya bukan 30 tahun. Isunya adalah kamu menolak kebenaran dan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ke tak betul? So isunya adalah tahap jenayah. Dosa yang paling besar dalam Islam itu dosa apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sekarang ni dia menolak tauhid, dia nak syirik kepada Allah. Itu adalah dosa yang paling besar yang disebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 48 dan juga ayat 116. Satu-satu dosa yang Allah tak akan ampun. Apa-apa kesalahan kita buat, sekiranya Allah mahu, Allah boleh ampunkan, no problem. Hanya satu saja dosa yang Allah tak akan ampun, iaitu kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju tak ni? So isunya bukan jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Isunya adalah tahap jenayah. Kalau dia tak faham lagi, kita bagi dia contoh. Gunakan, saya bukan kata Allah begini, saya hanya bagi contoh sebagai gunakan contoh manusia ni supaya dia boleh faham. Saya rendahkan dia punya hujah, contohnya, supaya kena kepada dia, baru dia boleh faham. Kau boleh faham tak saya cakap apa? Saya tidak kata Allah begini. Saya nak cakap dulu supaya faham. Cakap dengan dia, kamu baru berumah tangga, kamu mempunyai seorang isteri yang sangat bagus. Okay. Now, kamu pergi kerja, pagi balik petang. Sampai kat rumah petang, isteri tak masak apa-apa, isteri tak layan kamu pun. Isteri sibuk main PlayStation. Sini faham tak PlayStation? Okey lah, kita tengok drama Korea, K-pop. Petang dia tak layan suami dia. Sebagai seorang suami, perasaan kamu? Kerja penat-penat, balik bini tak buat apa-apa, panggil pun tak panggil, air pun tak ada, masak pun tak ada. Sedih tak kita? Oi lelaki, tak pernah pengalaman macam tu? Sedih ke tak sedih? Sedih kan? Tapi bila kamu pandang muka isteri kamu, muka macam apple, apa kamu buat? Tak apalah, saya maafkan dia lah, mungkin dia boring kot kat rumah, saya kerja kan dia boring, so you boleh ampunkan dia. Tak masak, tak apa, kita keluar makan aja. Selesai tak masalah? Selesai. Esok kamu pergi kerja, balik ke rumah, wah, kali ini dia tak tengok K-pop, dia tak berhenti borak dengan kawan-kawan yang cakap phone, tak layan kamu, tak sediakan air, tak masak apa pun tak layan. Apa perasaan kamu? Sedih, marah. Tapi bila kamu pandang muka dia macam apple, kamu maafkan dia, kita makan kat luar. Ada isu? Tak ada isu. Esok kamu pergi kerja, balik petang, kali ni alhamdulillah, dia tak tengok K-pop, dia tak main phone, tak cakap phone, alhamdulillah. Dia tak ada pun kat ruang tamu. Kamu naik ke atas nak mandi, kamu nampak isteri kamu bersama dengan seorang lelaki. Pada masa itu, you pandang muka dia rasa apple ke rasa durian? Pada masa itu, apa yang kamu akan cakap? Boleh tak kamu cakap, oh tak apalah, saya tak ada, dia bosan, adalah orang datang rumah tu temankan dia ke? Boleh? Ataupun pada masa itu, tiada maaf bagimu, itu maksimum dah, over the limit dah, tak boleh lagi. Betul? Maksud saya, syirik macamlah begini. Nak bagi tahu dia, syiriklah macam level begini. Sebab itulah isunya bukan jangka masa panjang, jangka masa pendek. Isunya adalah tahap kesalahan itu, tahap jenayah itu. Lihat? Soalan seterusnya yang popular di kalangan non-Muslim, sangat popular. Dari sudut kita, kalau saya tanya muslimi muslimat di sini dulu, Islam mudah ke susah? Kalau kamu tak jawab, maksudnya Islam tu susah. Sekali lagi, Islam mudah ke susah? Ini cara paksa orang jawab. So nak jadi penceramah kena belajar macam saya lah. Dari sudut kita, Islam tu mudah. Daripada sudut non-Muslim, Islam mudah ke susah?
Dari sudut non-Muslim susah. Kenapa ni kita rasa mudah, dia rasa susah? Kenapa boleh begitu? Sebab dia tak faham. Betul ke you faham? Okey, kita test dulu. Kamu semua setuju ke Islam tu mudah? Ingat ya, kalau orang tanya soalan ini, jangan jawab. Tadi kamu dipaksa jawab kan? First, you kena faham soalan dulu. Tanya dia, apa maksud kamu? Tanya dia, apa maksud kamu? Kalau kamu tanya saya ke? Atau tanya agama Islam? Saya penganut agama Islam. Kamu tanya penganutnya ke? Atau tanya agama Islam itu? Sekiranya kamu tanya agama Islam, maka agama Islam agama yang paling mudah di dunia. Paling mudah di dunia. Kenapa? Sebab Allah berfirman dalam Quran. Begitu banyak ayat sekali. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, surah An-Nisa surah keempat ayat 28, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 78. Semua ayat ini secara ringkasnya Allah kata Allah nak mudah bagi kamu, bukan susah bagi kamu. Allah tidak akan uji kamu lebih daripada kemampuan kamu dan sebagainya. Berarti Allah kata Islam itu mudah. Agama tu datang daripada pencipta kata mudah. Dan Islam tu mudah sebab Islam agama fitrah. Fitrah. Dia tidak bercanggah dengan fitrah. Termasuk isu gaib pun kita boleh terima dengan elok. Rukun iman, kita dapat lihat tak rukun iman? Lihat Allah tak? Lihat malaikat tak? Tak pernah lihat kan? Tapi kita percaya, betul? Mudah tak untuk kita percaya? Logical tak untuk kita percaya? Sebab itulah perkara yang gaib pun kita boleh percaya dengan mudahnya, sebab dia tidak bercanggah dengan fitrah manusia. Dan Islam tu mudah sebab Islam satu-satunya agama di dunia yang memberi panduan, bimbingan yang menyeluruh. Apa maksud panduan bimbingan yang menyeluruh? Islam ajar manusia tentang isu muamalat secara menyeluruh ke tidak? Islam contoh, Islam ajar tak bila kita nak masuk tandas, kaki kanan dulu ke kaki kiri dulu? Islam ajar tak? Ajar. Dah dalam tandas bila kita buat projek besar, projek kecil, faham ke projek? Tak faham tanya ustaz lain. Okey? Wajib tak kita diajar untuk basuh dulu, bersihkan diri dulu? Ajar tak kita? Islam ajar. Bila kita pergi rumah orang, Islam ajar tak kita pergi rumah orang, adab dia macam mana? Masuk terus ke bagi salam dulu? Islam ajar kita bagi salam dulu. Kalau kita bagi 3 kali salam, orang tak jawab, masuk terus. Betul? Oh tak. Buat apa? Pulang. Betul? Walaupun kamu nampak, tak, aku nampak ada orang jalan. Tengok. 2-3 orang lagi bergerak kat situ. Ada orang kat rumah. Saya kena panggil lagi. No. Dalam Islam, adabnya bila 3 kali kamu bagi salam, orang tak jawab, kamu pulang. Kenapa? Walaupun ada orang kat rumah, mungkin mereka ada masalah dekat rumah, ada isu kat rumah, mereka tidak bersedia untuk menjemput tetamu pada masa itu. Setuju tak? Adab peperangan ajar apa? Dalam Islam adab peperangan ini, kalau kita bandingkan yang diajar dalam hadis daripada Nabi Muhammad SAW dengan undang-undang yang digunakan oleh yang digunakan oleh United Nations contohnya, saya terkejut bila saya buat kajian. Dia punya message mirip United Nations gunakan ni. United Nations mula bila? Message hadis daripada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, tetapi dia punya message tu mirip. Dia punya undang-undang tu mirip. Siapa tiru siapa? Islam ni, peperangan ni, kita tak boleh menyerang tempat ibadah tanpa sebab. Walaupun dia bukan Islam, tempat ibadah bukan Islam, kita tak boleh merobohkan. Setuju tak? Islam juga kita tak boleh memerangi orang tua yang tak terlibat dalam peperangan, kanak-kanak, wanita yang tak terlibat dalam peperangan. Kita tak boleh buat apa-apa kat mereka. Termasuk kita tak boleh tebang pokok tanpa sebab. Setuju ke tidak? Kita ada rules and regulation.
Tunjukkan saya mana satu agama dalam kitabnya ada sebut tentang rules and regulation untuk peperangan. Ini tak ada masa nak bagi semua contoh lah. Hana nak bagi tahu bahawa segala urusan seharian yang tak melibatkan akidah dan ibadah, Islam ni masuk kategori dipanggil muamalat. Dan muamalat ini Islam ajar kita menyeluruh. Yang kedua, Islam tu mudah sebab Islam satu-satunya agama di dunia yang mengajar, yang bagi panduan bimbingan, yang mengajar penganut atau mengajar manusia macam mana nak kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Majoriti agama di luar hanya ajar sembah Tuhan buat baik. Apa Tuhan? Lain cerita, tak kisah. Yang penting ikut Tuhan mak bapak ajar. Tapi agama Islam bukan begitu. Agama Islam, first kamu kena bezakan dulu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Kamu kena tahu cara untuk membezakan dulu. Ada tak cara kita bezakan lelaki dan wanita? Oh, ada ke tak ada? Ada. Ciri-ciri lelaki begini, ciri-ciri perempuan begini. Kita boleh bezakan. Ada tak cara bezakan emas tulin, emas palsu? Ada. You hantar pergi kedai emas, dia ada mesin boleh test. Ini emas tulin, yang tak boleh bergerak tu itu emas palsu. Dia ada cara, mesin untuk test. Kita ada cara tak untuk bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Dalam Islam ada. Yang kamu akan tahu ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Tuhan, dan ciptaannya yang bukan Tuhan, ciri dia sebalik. So dalam Islam ajar kita macam mana nak bezakan. Kamu tak akan jumpa agama lain. Kenapa? Kalau agama lain ada ajar, majoriti mereka tak akan syirik kepada Allah. Majoriti mereka sembah Tuhan ke sembah ciptaan Tuhan? Ciptaan kan? Mereka majoriti sembah manusia. Maka Islam satu-satunya agama yang paling mudah. Paling mudah. Mudah daripada sudut apa? Mudah daripada sudut berjaya. Berjaya apa? Masuk syurga lah. Nak berjaya dalam agama itu, Islam agama paling mudah. Sebab Nabi kata sesiapa yang ada la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Melainkan dia tak mau masuk. So Islam agama tu paling mudah. Sekarang tanya saya, Islam mudah ke tak mudah bagi saya? Kalau orang tanya kita, Islam mudah ke tak mudah bagi kamu? Kamu rasa apa? Kamu kata mudah. Kamu faham tak apa dalam otak dia dulu? Non-Muslim ini dia kata mudah ke susah, dia rasa mudah tu you boleh buat apa you suka, itu dipanggil mudah. Boleh faham tak? Sebab itulah saya tanya tadi, kamu kena tanya balik dia soalan dulu. Apa maksud kamu mudah ke susah? Kena pastikan dia setuju. Mudah ke susah adalah macam mana nak mudah atau susah untuk berjaya dalam agama tu. Itu point dia. Nah, kalau orang tanya saya mudah ke susah, dengan kefahaman sedemikian, saya akan tanya dia soalan. Kalau kita nak mudah ke susah, okey, saya bagi satu analogi lah, senang supaya orang senang nak faham. Bayangkan kalau saya nak berjaya, nak jadi seorang pembina badan. Pembina badan tahu? Bodybuilder. Kalau saya angkat besi sebulan sekali, kamu rasa jadi tak? Wakil Malaysia jadi pembina badan. Six pack tak adalah, one big pack ada. Tak faham big pack tu? Seketui lah. Sini panggil seketui ke sekeping? Tak kisah. Okey. Kalau nak berjaya, setuju tak? Saya kena angkat besi sekurang-kurangnya 8-10 jam satu hari. Tiap-tiap hari. Mula-mula 3 bulan saya angkat besi, otot sakit ke tak sakit? Tanya wanita, dia tak tahu, lelaki aja. Sakit ke tak sakit? Sakit kan? Kalau saya sambung angkat besi sampai 6 bulan, sakit meningkat ke sudah kurang dah? Dia akan kurang. Kalau saya sambung sampai 1 tahun, 2 tahun angkat besi, sakit ke lengur aja? Dia hanya lengur aja, betul tak? Maksudnya apa? Mula-mula memang susah, sakit, susah. Banyak berlatih, sakit dia kurang. Bila kita sudah berlatih sampai satu tahap dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu
kita tak rasa sakit lagi, rasa lengok aja. Tanyalah bodybuilder, pembina badan, tanya mereka. Dan dalam Islam, kalau kita nak berjaya, apa seharusnya kita buat? Yang pertama, kena solat 5 waktu sehari tu, yang wajib tu, yang fard tu, kita wajib solat 5 waktu. 5 flat. Tahu tak 5 flat? Kita tak boleh tinggalkan solat. Kita sepatutnya 5 flat. Kalau kita nak lebih berjaya, tambah berjaya, buat solat sunat banyak, tambah solat sunat, solat nafilah. Kalau kita nak berjaya, puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan. Kalau nak tambah berjaya, puasa sunat Isnin Khamis. Kalau kita nak berjaya lagi, pastikan wang yang kita ada ni, yang masuk dalam poket ni, kita telah keluarkan zakat. Kalau layak bayar zakat, kita wajib keluarkan zakat bayar. Kalau kita tak keluarkan zakat, kita mungkin tersangkut. Kenapa? Sebab kita telah mencuri wang orang miskin, sebab hak orang miskin. Setuju tak? Kalau kita nak berjaya, menunaikan haji kalau kita mampu. Kalau kita nak berjaya, ini penting, jadilah seorang lelaki yang bertanggungjawab dalam keluarga, yang banyak menuntut ilmu dan banyak mendidik isteri anak tentang Islam. Tunjuk contoh yang terbaik, dan jadi isteri yang mempunyai contoh yang terbaik. Tahu macam mana nak jadi seorang isteri, macam mana nak didik anak. Sebab isteri akan luangkan masa paling banyak dengan anak. Kalau isteri tahu Islam macam ni, anak tahu 10% daripada isteri tu, apa akan jadi? Kalau kita nak berjaya, kita kena baik dengan jiran kita, baik dengan orang yang kerja kita punya colleague, ya, atau orang yang kita kenal. Kalau kita nak berjaya, kita kena membantu agama Islam, kita kena ajak orang Islam, kita kena menyampaikan Islam, ajak orang Islam supaya mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita nak berjaya, kita kena mencegah orang melakukan syirik kepada Allah. Kita sepatutnya pergi menyampaikan dakwah supaya orang bukan Islam tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah kalau saya nak bagi contoh. Kalau kita nak berjaya, persoalan saya nak buat semua ini banyak-banyak ni tiap-tiap hari, mudah ke susah? Halo? Mudah ke susah? Tadi kata mudah, sekarang bunyi surah lain. Bapa saya kata tak jawab, maksudnya susah. Mudah ke susah? Itulah nak buat tiap-tiap hari banyak-banyak ni, bukan senang kan? Mula-mula memang susah lah, tetapi banyak berlatih, dia akan jadi mudah bagi saya, bagi kita. Setuju tak? Dulu-dulu kita dah solat 1 waktu, susah. Tapi sekarang solat 5 waktu, no problem. Kenapa? Sebab kita dah banyak berlatih. Mula-mula susah, banyak berlatih, dia mula jadi mudah bagi kita. Tetapi bila kita sudah berlatih sampai satu tahap, dia sebati dengan diri kita, maka pada masa itu Islam tu mudah bagi saya. Bila ulama kata Islam tu mudah, maksud untuk dia, bukan untuk you. Tapi kita pula takut nak cakap Islam tu susah. Takut orang kata akidah kita tak betul. Betul ke? Memang mula-mula orang yang masuk Islam macam saya mula-mula masuk Islam, nak solat 5 waktu lu ingat senangkah? Saya dulu sebelum Islam 1 tahun 1 kali pergi Tokong. Bila masuk Islam 1 hari 5 waktu darab. 1 hari 5 waktu. Mungkin saya buat 1 hari punya, itu boleh seolah-olah saya jadikan apa nama? 1 hari berapa waktu? 5 waktu kan? Okeylah, saya buat sebulan aja, seolah-olah kan saya kalau non muslim masuk umur hidup lah. Betul. So non muslim ini, okey, mereka rasa Islam tu susah. Kita kalau banyak berlatih, kita rasa mudah untuk diri kita. Tapi kenapa non muslim boleh rasa Islam tu susah? Masalah kita lagi. Kita orang Islam, kalau tengok social media, banyak cerita akidah ke, banyak cerita tentang hukum hakam. Halo? Mana satu? Akidah ke hukum hakam? Kita banyak cerita hukum hakam. Tanya anak-anak kita belajar kat sekolah, banyak belajar akidah ke hukum hakam?
Kalau kita nak sebarkan Islam, kalau kita nak sampaikan Islam, kalau kita nak orang punya iman mantap, kita sepatutnya sebar tentang akidah. Kita berhenti untuk laluan azan dan kita sambung selepas azan, insya-Allah. Boleh kita sambung lagi? Kenapa non-Muslim rasa Islam tu susah? Sebab kita orang Islam ni sangat suka bincang tentang hukum hakam. Terutamanya baru-baru ini, macam-macam message. Kadang-kadang saya nak bagi tahu daripada sudut non-Muslim, saya nak bagi tahu daripada sudut non-Muslim. Orang Islam punya perbezaan pandangan saya tak campur. Saya nak bagi tahu sudut non-Muslim. Bila kita cakap sesuatu yang tak masuk akal bagi non-Muslim, kita tahu tak apa kita buat apa? Kita buat non-Muslim rasa ini agama ni tak masuk akal punya agama. Itu agama tak logik punya agama. Baru-baru ni kan banyak macam-macam lah. So non-Muslim ini dia tak dapat dengar tentang akidah, tentang tauhid, tak dengar, tak faham tauhid, tetapi banyak cerita dengan syirik. Banyak cerita tentang hukum hakam. So dalam ceramah saya, kadang-kadang kamu akan banyak dengar saya cerita, saya ulang-ulang tentang akidah. Kenapa? Sebab saya nak sampaikan bukan saja kepada orang Islam, kepada non-Muslim. Dan saya masih ingat lagi beberapa bulan yang lalu, tahun inilah, satu pastor, orang faham tak pastor? Tak tahu pastor. Kalau agama Kristian, Protestan, ketua dia bukan padri tau. Padri untuk Katolik, priest dia panggil priest, tapi Protestan dia panggil pastor. Daripada Amerika Syarikat, Las Vegas, telefon kat saya. Dia tanya saya, apa yang kamu cakap sehingga orang gereja dia, pengikut dia, gereja di Malaysia, mereka keliru. Sebab apa? Sebab saya cerita tentang akidah, dan saya terangkan kepada dia apa yang saya cerita. Poin saya nak sebut di sini adalah non-Muslim hari ini hanya dengar hukum hakam, akidah tak dengar. Maka bila lagi banyak hukum hakam, lagi jauh mereka daripada agama Islam. Contoh, masih ingat lagi tak Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mula-mula Quran turun kat mana? Mekah ke Madinah? Turun di Mekah. Berapa tahun mula-mula Quran turun di Mekah? Berapa tahun? 13 tahun. Kemudian bila para sahabat akidah dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan wahyu. Okey? Di Mekah akidah, di Madinah hukum hakam, fiqh. Sedikit untuk selama 10 tahun. Ada dua peringkat yang utama. Kenapa Allah turunkan akidah dulu? Kenapa fiqh kemudian? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau saya tanya soalan ini, harap kamu jawablah, jawab dengan laju. Nak bina satu bangunan 30 tingkat, bina dinding dulu ke siling dulu? Oi, dinding ke siling? Tiang dululah. Mana ada orang bina bangunan tinggi tak ada tiang, tu naik dinding, naik siling? You pernah tengok mana-mana bangunan tinggi siap asas tiang kena bina kukuh dulu, dah ready baru naik dinding, siling, interior design. Setuju tak? Hari ini kita Islam suka sebarkan dinding, siling, interior design, tetapi kita tak sebarkan tiang asas. Itulah sebabnya non-Muslim ini bukan saja tak faham Islam, lagi lama lagi jauh daripada agama Islam. Sebab kamu bila bangun, bayangkan kalau bina satu bangunan tinggi, tak ada tiang, naik dinding, naik siling, bangunan tu kuat tak? Bila-bila boleh runtuh. Masalah non-Muslim hari ini, bila termasuk kita mengajar anak-anak kita, kita suka bincang hukum hakam daripada bincang tentang akidah. So non-Muslim sangat jauh daripada agama Islam disebabkan kita banyak bincang hukum hakam. Contohnya, kita bagi contoh, dalam Islam tak boleh makan kerbau pendek. Bukan kerbau tau, jangan salah faham ya, kerbau yang
pendek. So bagi mereka, kita cakap, oh tak boleh makan, ini haram, oh, ini haram, itu haram. Sebenarnya kita yang menakut-nakutkan non-Muslim. Kita sepatutnya cerita yang halal dulu. Dalam Islam, halal yang banyak ke haram yang banyak? Halal berjuta-juta makanan boleh makan, you tak cakap. You cakap haram, haram, haram. Mana orang tak takut? Dia sebelum Islam semua halal, dia tak ada haram punya. Tapi bila nak masuk Islam, asyik dengar je, oh, ustaz kata haram, ini orang kata haram, itu haram. Sebenarnya yang haram ni makanan sikit aja. Babi, bangkai, darah. Sebut dalam Quran tak banyak kan yang tak boleh makan. Tapi makanan yang boleh makan berjuta-juta. Kenapa kamu tak cerita? Melainkan Allah mengharamkan berjuta-juta makanan, hanya menghalalkan beberapa makanan. Roti canai, asam pedas, nasi lemak. Kalau hari-hari kita pusing tiga-tiga makanan ini, susahlah Islam. Tapi Allah menghalalkan berjuta-juta makanan, hanya yang haram beberapa. Yang haram pun untuk kebaikan kita, untuk kesihatan kita. Yang tak boleh minum apa? Yang tak boleh minum sesuatu yang boleh memabukkan, menghayalkan. Contohnya arak. Betul? Tapi yang boleh minum banyak tak? Kamu tak tahu yang boleh minum. You pergi kedai, lepas ini, lepas solat isyak pergi kedai, masakan Thai, you minta teh o panas satu jenis, teh o suam dua jenis, teh o ais tiga jenis, teh o tarik empat jenis, teh o limau lima jenis, teh o longan enam jenis. Buat aja. Berjuta-juta minuman boleh minum. Yang tak boleh minum sesuatu yang boleh menghayalkan, memabukkan. Yang tak boleh minum pun untuk kebaikan kita, betul tidak? Betul ke tidak? Untuk kebaikan kita. Yes. So non-Muslim kita kena cerita sebaliknya. Yang halal berapa banyak, yang haram sikit saja. Yang paling penting, yang diharamkan pun untuk kebaikan kita. Kalau dia tak faham, bagi contoh lah. Sebab mungkin kamu semua ni tak pernah pengalaman ini kot. Saya dulu kan sebelum Islam kaki botol. Dulu kaki saya botol. Saya dengan beberapa sahabat ni tiap-tiap bulan kami belanja 35 hingga 40 ribu sekadar minum saja. Orang sebelum minum steady yo. Apa khabar? Haji Sidik, apa khabar? Lama tak jumpa ya. Apa khabar? Wah, dia relax tau. Sebelum minum memang steady. Selepas minum, gimana? Betul ke? Bila kamu dah hayal, bila kamu dah mabuk, macam-macam berlaku. Gaduh, bawa kereta, aksiden, buat macam-macam perkara yang kamu tak pernah terfikir dia akan buat. Allah haramkan baik untuk kita ke tak baik? Kalau non-Muslim kata minum arak tu baik, tanya dia, bila isteri kamu lahirkan anak, kamu bagi susu ke bagi brandy? Kalau baik, sejak kecil training dulu le. Kenapa sejak lahir tak training? So dalam Islam, yang haramkan pun untuk kebaikan kita. Dia tahu, hanya sebab di undang-undang agama dia tidak mengharamkan, maka mereka nak buat ikut suka hati. So kita banyak cerita tentang hukum hakam. Itu yang buat non-Muslim jauh, yang rasa Islam tu susah. Yang satu lagi, yang mereka rasa Islam tu susah, tahu kenapa? Sebab mereka ni tak amalkan ajaran agama dia. Nah, ini susah nak faham kan? Maksud saya, kalau nak banding, kalau contohnya dia beragama Buddha, mintalah dia amalkan mengikut ajaran agama Buddha. Tahu tak agama Buddha dia ada precept 227 precept. Tahu tak precept ni apa? Tak boleh curi, tak boleh tipu, tak boleh menyalahgunakan seks, tak boleh bunuh, makan kena ikut tepat masa, tak boleh dengar muzik, tak boleh karaoke, tak boleh pakai emas, macam-macam. 227. You rasa Cina boleh ikut lah undang-undang semua ni? Saya tahu kamu tak tahu sebab you bukan Cina mah. Saya Cina. Saya tahu saya punya bangsa, dia tak boleh ikut mah. Kalau mau ikut precept tu mereka tak akan beragama Buddha. Begitu banyak restriction, begitu banyak undang-undang.
Kalau mereka mengamalkan agama Buddha, mengikut ajaran dia, ikut prinsip semua ini, percaya kata saya, dia akan lihat Islam jauh lebih mudah daripada agama dia. Kristian, dalam kitabnya, tahu tak, Kristian dia ada undang-undang dia ada laws, dia ada undang-undang, dia ada commandment, dia ada 613 law, undang-undang yang mereka kena ikut. Hari ini orang Kristian gunakan satu perkataan, dia tolak semua. Itu 613 undang-undang ni ditolak bulat-bulat. Kenapa? Dia kata itu perjanjian lama. Kita tak ikut perjanjian lama, kita ikut perjanjian baru. Itu semua sudah dimansurkan, tak ikut lagi. Kalau mereka ikut undang-undang dalam kitabnya 613, kalau dia banding dengan Islam, dia akan kata Islam agama yang paling mudah di dunia. Faham ke ni? So nak banding, kena banding dengan cara yang betul. So bagi saya, kesimpulannya, sebenarnya non-Muslim di luar ada banyak soalan mengenai Islam. Saya haraplah muslimin muslimat di sini belajarlah, tahu tentang jenis soalan yang mereka tanya, dan juga belajarlah sekurang-kurangnya 1-2 jawapan pun cukup. 1-2 jawapan pun cukup. Kenapa? Sekurang-kurangnya kamu dapat sampaikan kebenaran supaya kamu dapat menjawab soalan tu. Bila ada peluang, kadang-kadang mereka tanya, kita dapat jawab. Kenapa? Kalau kamu boleh jawab menyeluruh dengan teratur, dengan meyakinkan, non-Muslim tu akan fikir dalam otak dia, mungkin kamu ada jawapan kepada segala persoalan dia dah. Ada di kalangan mereka akan terus bersyahadah bila kamu dapat jawab satu soalan je daripada dia. Sebab biasanya itu soalan yang terakhir bagi dia. So, belajarlah teknik untuk mengulas, menjawab soalan kepada non-Muslim. Okey, sebelum saya akhiri, saya buka untuk, saya dah janji tadi, buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada soalan, saya buka lah. Siapa yang nak tanya soalan pertama, silakan. 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 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pertama, betul, Ustaz nampak Tuhan Ustaz. Tapi bila Ustaz beragama Islam, Tuhan Ustaz tak nampak Tuhan Ustaz. Tapi Ustaz percaya dengan Islam, menyebabkan Ustaz masuk Islam. Itu saya nak tanya. Yang kedua, tentang nama. Nama, kalau seorang yang berkahwin, Islam galakkan kita buat peluang untuk bagi tahu jalan-jalan bahawa tak berkahwin. Tapi kalau nama pun sama Tuhan, apa kata, kalau diletakkan sedikit agama Islam itu, ini untuk membolehkan kita, bila kita menghadap Tuhan je lagi, Tuhan akan panggil kita dengan nama Islam, nama yang baik macam itu. Kerana satu ayat yang saya tahu, lakum dinukum waliyadi. Itu. Okey, contoh. Soalan ketiga? Okey, Nabi Muhammad seorang dia dapat mengislamkan satu beliau. Tapi kita seorang pun sampai mati belum tentu dapat mengislamkan seorang yang bukan Islam kepada Islam. Adakah ini akan menjadi soalan yang besar oleh Tuhan kepada kita nanti? Sekian terima kasih. Wah, Pakcik, terima kasih banyak. Susah mau cari orang pelis tanya soalan. So kamu yang hebatlah, kamu sekaligus 3 soalan. Okey, terima kasih atas soalan yang kamu tanya. Soalan pertama, sebelum Islam Tuhan saya boleh dilihat. Betul? Selepas masuk Islam Tuhan tak boleh dilihat. Okey, saya betulkan soalan dulu. Yang pertama, kita orang Islam sebenarnya salah faham terhadap orang bukan Islam yang menyembah berhala. Sebab kita ingat mereka menyembah patung berhala. Betul ke tidak? Tak. Non-Muslim yang ada berhala tu, mereka bukan sembah berhala, mereka menyembah Tuhan. Maksudnya berhala tu sebagai satu konsentrasi. Mereka jemput Tuhan tu datang. Dia sembah Tuhan, bukan sembah berhala. Itu yang pertama. Okey? Okey, yang pertama. So dia kata Tuhan Tuhan sebelum Islam Tuhan boleh dilihat. Saya ikut hujah kamu. Selepas masuk Islam Tuhan tak boleh dilihat.
Sebelum Islam, memang betul, saya ni pernah beragama Buddha, beragama Kristian. You nak saya hujah mana satu? Saya boleh hujah dua-dua, tapi saya bagi Kristian sajalah sebagai contoh. Sebelum saya Islam, saya beragama Kristian. Memang betul, saya menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dulu dah. Now, dulu sebab saya diajar begitu. Tetapi bila saya buat kajian, saya terkejut. Kenapa saya terkejut? Sebab Nabi Isa alaihissalam, dia ajar kita sebaliknya. Contoh in the Gospel of John chapter number 1 verse number 18, dalam kitab Bible tu dia kata, okay, no man have seen God at any time. Tak ada manusia boleh lihat Tuhan pada bila-bila masa. Maksudnya Tuhan tak boleh dilihat. Siapa kata? Nabi Isa alaihissalam dalam Bible. In the Gospel of John chapter number 4 verse number 24, dia kata, God is spirit. Those who worship him must worship him in spirit and in truth. Tuhan ni tak ada rupa bentuk, spirit. Sebab itulah kita tak nampak. John chapter number 5 verse number 37. Sekali lagi Jesus Christ kata, you are neither hear his voice nor see his form. Tuhan tak boleh didengar, tak boleh lihat rupa dia. Bila saya kaji, rupa-rupanya Jesus Christ, Nabi Isa alaihissalam ajar kita macam mana nak kenal Tuhan. Dan dalam Gospel of Mark chapter number 12 verse 29, dia kata, okay, dia kata, Shema Israelu Adonai Ilahanun Adonai Ihad. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Tuhan yang tunggal. Tunggal. Tapi hari ini diajar apa? 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, tak kisahlah. Tapi ajaran Nabi Isa AS, Tuhan yang tunggal. Dan dia cakap sampai ayat 34, dia kata, sekiranya kamu pegang teguh kepada ajaran ini, kamu tak jauh daripada kerajaan syurga. If you hold on to this view, you're not far away from the kingdom of heaven. So, bila saya kaji, rupa-rupanya saya nak cari Tuhan yang Jesus kata itu. Dan bila saya baca ayat Quran, banyak ayat Quran lah, terutamanya 2 yang paling penting sekali dalam hidup saya. Keseluruhan Quran saya bila baca, ini 2 saja mula-mula macam magnet tau. Bila baca saja melekat kat diri saya, iaitu surah Ikhlas surah ke-112 ayat 1 hingga 4, surah Baqarah surah kedua ayat 255. Kedua-dua ayat ini adalah kayu ukur untuk mengenali siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Dan bila saya baca ayat ini, ayat Quran ini, okey, kali pertama dalam hidup saya boleh bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan, siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan dengan jelas. Saya tak ada masa nak bagi hujah sebab ini perlu masa yang panjang. Saya bagi jawapan macam ni saja. Itu soalan pertama. Soalan kedua, tukar nama. Sebenarnya Pak Ji, tadi you sudah bagi jawapan dalam soalan kamu. Kamu kata apa tadi? Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik. Betul tak sebut tadi? So, tadi yang soalan kamu adalah, saya kena letak satu nama nampak macam kita Islam kan? Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya dalam bahasa Arab, tak semestinya dalam bahasa Melayu. Kalau nama Arab pun ada banyak yang bukan nama Islam. Kalau saya kata saya gunakan nama Abdul Kaabah, bolehkah? Arab mah Abdul Kaabah boleh? Tak boleh. So nama Arab tak semestinya Islam. Berarti nama Islam nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Lim Jui Sun, maksudnya menuju kejayaan. Baik ke tak baik? So Islami ke tak Islami? Hello. Ada orang ingat kena tukar nama kan? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Kekalkan nama, bukan tukar nama. Ramai sahabat zaman Nabi memeluk Islam. Mereka kekalkan nama daripada bangsa lain tau, bukan Arab. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Arab ke Parsi? Parsi, dia kekalkan nama Parsi. Kenapa saya tak boleh kekalkan nama Cina? Bilal bin Rabah, Bilal orang Arab ke Afrika? Afrika, Ethiopia. Dia kekalkan nama Afrika. Dia boleh kekalkan Afrika, saya tak boleh kekalkan nama Cina. Sunnah Nabi ni adalah selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, nama itu tidak mempunyai makna, maksud yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Clear? Tak cukup, masa tak cukup. Kalau kita saya ulas lagi. Yang terakhir sekali, Nabi mengislamkan
seluruh dunia tadi sebut ayat yang kamu gunakan. Memang Nabi mengislamkan ramai orang daripada ajaran Nabi, betul? Kemudian sahabat meneruskan perjuangan Nabi, tabi'in meneruskan perjuangan Nabi, tabi'in terus sampai hari ini. Tapi Islam sampai ke Malaysia, dakwah tak bergerak lagi. Orang sini bergerak tak dakwah? Halo? Nasib baik para sahabat tidak mempunyai sikap macam kita kan. Kalau tidak, Islam mati di tanah Arab. Dan Islam sampai ke Malaysia, Islam berhenti menyampaikan dakwah. Kita Islam jadi Islam ibadah, bukan Islam dakwah lagi. Kristian lebih Islamik daripada kita. Mereka ni menyampaikan dakwah, mereka ikut sunnah Nabi, kita tak ikut sunnah Nabi. Kamu kata tadi, nanti kita mati, kita tak bawa orang masuk Islam, kita tak ada dan sebagainya. Saya pendekkan cerita, nak tak saya bagi jalan keluar untuk persoalan kamu? Nak jalan keluar? Saya boleh jadikan Pak Ji, bulan ini kamu dapat bawa 10 orang masuk Islam. Okey tak? Kamu percaya tak? Saya kata you boleh buat. Ada siapa sini tak puas hati? Saya kata kamu semua boleh buat. Kamu boleh bawa 10 orang, 20 orang. Setahun kamu mungkin bawa beratus orang masuk Islam. Kamu percaya tak? Masalah kita hari ini, kita tak faham dakwah tu. Kita tak faham formula dakwah. Dakwahnya, formula adalah buat dakwah mengikut keadaan diri kita. Pertama, buat mengikut kemampuan, buat yang terbaik mengikut kemampuan diri kita. Itu dakwah. Dan macam mana kamu boleh capai begitu besar kejayaan, bawa 10, ratus orang masuk Islam? Senangnya Pak Haji, kamu pergi cari NGO. Tahu NGO tak? Organisasi Islam yang menyampaikan dakwah non-Muslim, yang mendidik mu'alaf semua. Kamu pergi daftar dengan mereka, jadi ahli mereka, jadi volunteer mereka, pergi bantu, pergi menyumbang. Kalau Pak Haji ni boleh tolong buat poster, buatkan poster, promotekan program yang mereka buat, sampaikan dakwah. Kalau Pak Haji boleh tulis, boleh buat artikel yang cantik, tulis, tolong bantu. Kalau Haji boleh tolong ajak kawan. Kalau Haji boleh bagi RM1 setiap hari untuk bantu kerja dakwah, kamu buat. Dan apa-apa kejayaan yang dicapai oleh NGO itu, kamu dapat yang bahagian yang sama dengan setiap orang di situ. Betul? Bukankah itu shortcut? Pak Haji boleh bawa puluh, ratus atau ribu orang masuk Islam dan jangka masa yang pendek. Sanggup tak kamu pergi cari NGO, bagi bantuan kepada NGO tu, pergi tolong segala apa-apa yang buat ikut kemampuan kamu. Kalau Pak Haji ni boleh tolong bagi risalah, bagi risalah. Allah tak akan paksa kita untuk buat sesuatu yang kita tak mampu. Maka Allah hanya nak pastikan kamu dah buat yang terbaik tak mengikut kemampuan diri kamu. Faham ke? So selesai tak masalah? Lepas ini semua cari NGO pergi bantu. Kan selesai masalah. Di padang mahsyar nanti Allah tanya kita, kenapa kamu tak menyampaikan dakwah? Aduh, saya bantu NGO ni, saya bergerak dengan NGO ni. Maka dia bergerak sebagai jemaah. Maka segala-gala yang mereka lakukan, kamu lakukan sebenarnya. Sebab setiap orang dalam NGO, kita memerlukan macam bola, kita memerlukan goalkeeper, kita memerlukan defender, kita memerlukan midfield, kita memerlukan striker, kita memerlukan reserve team. Sebab semua ni menyumbang kepada kejayaan untuk kumpulan itu atau tim itu. Sama juga bila kamu cari NGO, kamu bantu NGO itu, kamu dapat segala-gala yang mereka capai setiap bulan. Kan senang? Terlibat tak dalam dakwah? Wallahu alam. Ada soalan lain? Silakan. Bagi mic boleh tak supaya dirakam ya? Boleh tak saya kumpul soalan semua sekali, saya sekali jalan? Kalau tidak satu-satu banyak buang masa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tentang dakwah tadi. Macam mana pandangan Khalid tentang jemaah tabligh? Dia ada golongan yang banyak dakwah. Jadi apa pandangan itu? Kemudian agama liberal. Macam mana kita nak tadi menjawab pandangan agama liberal yang katakan yang akan dibawa ke dalam masyarakat lain? Dua. Ada tak soalan lain lagi? Saya kumpul sekali jalan. Siapa nak tanya soalan?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan yang saya tak tahu lah saya nak tanya. Macam mana nak respon kalau kawan saya kata, I don't believe in God. Apa? I don't believe in God. Okay. I just believe to myself. Saya tak tahu macam mana saya nak respon untuk kerja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tak macam analogi. Dia orang yang ke Islam, dia memeluk agama Islam. Dia katakan macam mana nak rasa macam mana susahnya saya untuk bila saya convert kepada Islam. Macam mana you cuba belajar satu bahasa yang baru. Susahnya itu. Susahnya untuk saya menjadi seorang Islam bila saya convert kepada Islam itu, bila saya cuba belajar satu bahasa yang baru, then you akan tahu macam mana cara untuk saya melalui dalam proses untuk Islam itu. Maksudnya soalan kamu adalah tentang susahnya bila masuk Islam kena belajar satu bahasa baru. Bukan. Bukan. Analogi dia. Saya kata saya memeluk agama Islam. Dia nak beritahu kepada saya betapa macam mana dia proses untuk dia mengenali Islam itu. Okay. Kalau saya nak faham dia kata cuba you belajar satu bahasa yang baru. Then you akan tahu macam mana susahnya saya untuk mempelajari Islam itu. Okay, faham. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya soalan yang pernah ditanya oleh kawan Chinese saya. Dia tanya mana adilnya Islam, Allah ni dia bagi macam dia keturunan Cina, Chinese. Dia lahir Chinese, lepas tu dia dia tak kenal Islam, lepas tu dia mati dalam keadaan mati dalam Chinese menunggu orang muda. Sedangkan Islam, seperti saya lahir dalam Islam, saya mati dalam Islam, mati dalam puncak syurga, masuk syurga. Sedangkan dia tak boleh. Soalannya mana dia tanya saya mana adilnya Allah kehendak. Okey. Terima kasih. Ada soalan lagi? Soalan terakhir. Kalau tidak kita kena balik pukul 12. Tak ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya belajar di City. Jadi bila dalam U ni kita ada kawan Cina India ramai. Jadi macam saya pun bergaul dengan semua bangsa kan. Jadi bagaimana kita nak menggunakan topik dakwah. Sebab selalunya bila kita duduk sekali kita akan mengelakkan topik berkenaan Islam. Kita lagi suka cakap benda-benda yang di luar tak menyentuh sensitiviti agama. Jadi bagaimana kita nak mulakan dakwah secara live. Okey. Terima kasih. Okey, soalan tamat. Tak boleh tambah soalan lagi. Okey, soalan pertama tadi sahabat tanya tentang pandangan saya tentang tabligh. Betul ke? Tabligh secara literal ke tabligh merujuk kepada tabligh yang orang yang mengikut gerakan tabligh tu? Tabligh dalam bahasa Arab kan? Tabligh maksudnya apa? Menyampaikan, betul? Atau rujuk kepada orang tabligh. Okeylah, saya anggap you rujuk kepada orang tabligh lah. Okey. Now, pandangan saya tentang tabligh pertama, satu organisasi Islam yang paling besar di dunia. Mereka mempunyai salah satu organisasi Islam yang paling besar di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tabligh mereka bergerak berjemaah. Satu perkara yang sangat bagus yang kita boleh belajar dengan mereka. Ketiga, tabligh, okey, mereka sanggup mengorbankan masa, kewangan, termasuk mengorbankan tinggalkan anak bini, hanya keluar pergi mengajak orang kepada agama Islam. Itu perkara yang bagus yang kita boleh belajar. Pendekkan cerita, ada banyak perkara yang kita boleh belajar dengan gerakan tabligh. Dan mereka juga menyampaikan, betul? Mereka mengajak manusia kepada Islam. So itu satu perkara yang sangat bagus yang kita boleh belajar. Satu organisasi yang bagus. Boleh faham? Itu pandangan saya lah. Saya tak tahu yang lain. Yang kedua, liberal. Saya rasa masyarakat kita ni kita keliru tentang perkataan liberal. Okey, liberal ataupun beza liberal
dengan liberal yang melampau. You kena bezakan dua. Liberal ini kadang-kadang dalam Islam ada perkara khilaf tak dalam Islam? Banyak tak perkara khilaf? Liberal lah tu. Bila perkara khilaf, kalau kamu pegangkan pandangan ini, boleh hormat pandangan yang lain. Itu liberal. Yang kamu nak tanya sebenarnya bukan liberal. Kamu nak tanya tentang liberal yang melampau, melebihi batas. Faham ke ni? Maka itu hujah yang berbeza. Itu perlukan satu topik yang saya, kalau minta saya cakap tajuk ni lah, kita boleh bincang tentang macam mana nak deal dengan isu yang liberal yang melampau. Faham ke? Semua agama sama. Senang je orang cakap. Betul? Bolehkah kita kata semua agama sama dalam Islam? Kalau kamu kata semua agama sama, kamu telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majoriti agama di luar syirik kepada Allah. Islam tauhid mana boleh sama? Ada persamaan tidak bermakna sama. Saya tak ada masa nak hujah, tapi perlukan masa. Saya hanya bagi jawapan yang ringkas. Kawan saya non-Muslim, dia kata dia tak percaya kepada Tuhan. Kalau saya nak bincang, mereka tak selesa. Betul? Sebenarnya teknik menyampaikan dakwah berevolusi. Berarti teknik lama bukan totally tak boleh pakai. Majoriti teknik dakwah ni kita kena belajar, sentiasa upgrade kita kepada teknik dakwah yang contemporary, yang terbaru, updated. Macam komputer. Boleh tak kita gunakan komputer 20 tahun yang lalu punya? Hello? Kita kena upgrade kan? Maka teknik dakwah juga upgrade. Kita sampai satu tahap di Malaysia, kalau kita bincang perbandingan agama, kadang-kadang susah nak jalan. Macam sahabat tanya tadi, betul? Kalau nak bincang agama I, agama you, mereka selesa tak? Tak selesa. Maka jangan sampaikan dakwah menggunakan perbandingan agama sekiranya keadaan begitu. Kalau kamu nak menyampaikan dakwah yang sesuatu yang tidak, mereka tak terasa macam mereka tak menyinggung perasaan mereka, mereka rasa selesa untuk bercakap. Berarti kalau kamu nak menyampaikan dakwah, gunakan pendekatan dakwah yang orang kata bukan bincang agama tetapi bincang tentang ilmu, knowledge. Berarti bincang tentang ilmu, fitrah. Satu, fitrah tidak menyebelahi kita, tidak menyebelahi mereka. Mereka akan rasa selesa. Yang kedua, kalau kamu nak yakinkan mereka percaya kepada Tuhan, okey, bincang ilmu sekali lagi. Ilmu apa? Bincang tentang ilmu sains. Bukan Quran dan sains. Bukan apa ayat Quran sebut sains telah terbukti. Bukan. Bincang tentang penemuan sains yang paling hebat oleh pakar saintis dalam abad yang ke-20. Nah, ini sekali lagi perlukan masa untuk saya. Maksudnya, you discuss about the discovery by the modern scientists in the 20th century. And this discovery indirectly prove that this universe was created, there's a creator, and who is the creator? So kalau kita dapat bincang tentang penemuan sains ini membantu membuktikan bahawa alam ini dicipta, wujudnya pencipta, dan siapa penciptanya, sains ajar kita. So you bincang sains, penemuan sains yang bukan cakap agama pun, cakap sains, maka mereka selesa tak bincang? Dia akan rasa selesa sebab sains mah bukan Islam punya, bukan dia punya. Maka apa penemuan sains ini membawa ke satu tahap alam ini dicipta. Tapi kita janganlah cakap alam ini dicipta. Kita bincang sampai tahap yang dia wow. I think ikut sains lebih logik bila sebut alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Dan bukan saja itu, sains bawa kita sampai satu tahap siapa pencipta, siapa bukan pencipta. Tapi ini perlukan masa yang cukup. Bagi whiteboard saya terangkanlah, saya bagi teori saja. Okay, so this is how you discuss knowledge, not to talk about religion. The moment you talk about religion, people don't feel comfortable. Soalan ketiga, susah mau belajar. Orang yang masuk Islam, dia nak bagi tahu orang yang lahir Islam, betul? Dia nak faham keadaan dia, betul? Kamu cuba belajar bahasa Cina untuk faham Islam, you rasa senang tak? Saya tambah Cina lah, bahasa Cina, betul? So kadang-kadang sebenarnya bagi orang yang baru masuk Islam, masalah kita hari ini, kita terlalu banyak menggunakan bahasa yang bunga-bunga, kita banyak menggunakan bahasa Arab.
Bagi orang yang baru masuk Islam, mereka perlu belajar adalah untuk memahami agama Islam dulu. Elaklah dari perkataan-perkataan yang bunga-bunga, bahasa Arab terlalu banyak. Biar mereka faham dulu. Bila dah faham, dah minat, dah sedia, dah ready, dan baru ajak mereka, kalau you dapat belajar, tengok you faham bahasa Arab ini, nampak tak ayat ini? Ayat ini bawa 3 maksud. Tak. Bayangkan kalau kamu baca terjemahan, kamu hanya tahu 1. So bagi contoh, dia mula minat, tunjuk dia sikit-sikit, pelan-pelan. Tapi masalah kita hari ini, ramai orang yang masuk Islam, kita ajar dia mengaji. Faham ke? Kita ajar dia fokus kepada tajwid. Orang yang baru masuk Islam, yang penting faham message dulu. Saya tak kata mengaji itu tak penting. Mana satu lebih penting? Pandai mengaji tak faham message, atau faham message tak tahu mengaji? Mana satu lebih penting? Supaya dia faham message, dia boleh ikut perintah Allah, boleh ikut perintah Nabi. Sementara dia boleh baca beberapa terjemahan supaya dia boleh faham, ayat ini boleh bawa maksud ini, maksud ini, maksud ini. So kita kena tahu macam mana supaya born Muslim kena belajar, orang lahir Islam. Kadang-kadang kita bagi tekanan, bagi mu'alaf terlalu banyak sampai mereka tak boleh tahan. Sebab itulah saya galakkan kita kena turun padang. Turun padang buat apa? Pergi belajar macam mana nak berinteraksi dengan mu'alaf, cuba memahami keadaan mereka supaya kamu akan tahu macam mana nak didik, bimbing mereka, supaya kamu tahu apa yang kamu boleh push, apa yang kamu tak boleh push, macam mana nak bimbing mereka. Itu satu khusus yang khas. Kalau datang kelas saya ada 4 hari untuk kelas ini, bimbingan mu'alaf. You perlu bagi saya 4 hari untuk hujah, tapi masa pendek sangat, hanya boleh lalu sajalah. Lahir Islam mati neraka. Lahir Islam masih syurga. Lahir bukan Islam mati masuk neraka. Betul? Inilah masalah kita orang Islam hari ini. Kita hanya tahu lahir Islam syurga, lahir bukan Islam neraka. Siapa kata lahir Islam mesti syurga? Halo? Nabi Nur alaihi salam, anak dia, bapa dia Nabi tau, Rasul. Anak dia syurga ke? Anak dia beriman ke? Maksud dalam Islam, lahir dalam keluarga Islam tak semestinya syurga. I tak kata neraka, I kata tak semestinya. Faham tak bahasa saya? Zaman Nabi ada tak ramai orang Islam tak? Lahir keluarga Islam. Ada yang munafik tak? Ada yang murtad tak? Ada yang syirik tak? So lahir Islam tak garanti. Hari ini munafik, murtad, syirik ada tak? Ada lagi. Tak garanti. Lahir dalam keluarga bukan Islam tak garanti neraka. Surah Isra surah 17 ayat 15. Yang bermaksud Allah tak akan hukum satu-satu kaum melainkan Allah telah utuskan utusan kepada mereka. Berarti Allah tak akan suruh seseorang itu bertanggungjawab melainkan kebenaran Islam yang jelas telah sampaikan kepada mereka. Tetapi nampaknya lahir dalam keluarga Islam macam ada kelebihan. Betul tak? Ada kelebihan tak lahir dalam keluarga Islam? Bila kamu dilahirkan, ingat lagi tak? Semasa kamu dilahirkan, bapa azan kat telinga. Wah, orang sini special loh. Saya tak boleh ingat apa-apa saya lahir. Kamu boleh ingat bapa azan kat telinga. Kamu dibesarkan dalam suasana Islam, betul? Sekolah di Malaysia wajib belajar agama. Masjid, surau merata. Ceramah agama, TV, radio, semua ada. Berarti bagi orang yang lahir Islam, begitu mudah bagi kamu untuk dapatkan risalah, dapat message Islam. Ujian kamu mudah. Lahir dalam keluarga bukan Islam, ujiannya susah. Betul? Lahir saja bukan mereka syirik tau. Mak bapak mensyirikkan dia dulu. Betul ke tidak? Dan diajar sejak kecil, dibasuh dengan syirik kat otak dia. Betul? So ujiannya senang ke susah? Susah. Tapi Allah kan Tuhan yang maha adil. Lahir dalam keluarga Islam, ujiannya mudah, markah lulus tinggi. Lahir dalam keluarga bukan Islam, ujiannya susah, markah lulus dia rendah. Tak ada kelebihan, tak ada kekurangan. Lahir dalam mana-mana agama. Kita jarang bincang, kita hanya bincang lahir Islam, lahir bukan Islam, betul? Sepatutnya kita kena bincang adalah Islam sampai tak kepada kita, kita terima ke kita tolak? Kalau kita terima, orang yang beriman. Kita tolak, orang yang bukan Islam ataupun orang yang dipanggil kafir. Betul? Terima, beriman.
tolak kafir. Tapi kategori ketiga kita tak bincang. Kita jarang dengar orang cakap Islam tak sampai. Bincang tak? So mana boleh bincang lahir Islam, lahir bukan Islam. Islam tak sampai kategori apa? Itu perbincangan yang lain. Tak perlukan masa yang secukupnya. Bagi saya, isunya bukan lahir dalam apa keluarga. Isunya mati dalam apa keadaan. Semasa mati itu beriman atau tidak beriman. Masa tak cukup, saya tak boleh kupas lagi. Saya terpaksa pergi ke soalan yang terakhir. Macam mana kita nak mula perbualan atau mula tentang, nak cakap tentang Islam, mula macam mana? Terlalu banyak contoh lah. Saya bagi satu lah, masa tak cukup. Nak mula tentang, nak cakap tentang agama, nak sampaikan, ingat, satu, no demand, no supply. Tak demand, tak faham tak ada demand? Tak ada permintaan, jangan cakap. Brother Lim, kalau sentiasa tak ada permintaan, tak payah sampaikanlah. Bukan. Kalau asyik tak ada permintaan, kamu kena create the demand. Buat dia tanya soalan. Contoh, boleh tak kita paksa kuda minum air? Tak boleh. Apa cara yang paling cepat kita boleh buat kuda nak minum air? Tengok orang sini faham tak kuda? Buat dia lari, buat dia penat. Itu lambat. Kalau you nak cepat, ambil garam, sumbat mulut dia. You tengok dia cari air tak? Berarti macam mana nak buat orang bukan Islam nak tanya soalan? Tanya soalan. So saya bagi contoh. Kalau you ada kawan non-Muslim, contoh Acong, kami dah berjiran ada 5 tahun. 5 tahun. Sampai sekarang saya tahu you Cina lah, tapi saya tak tahu you Cina logat apa. You Hokkien ke, Hakka ke, Cantonese ke, Hailam ke, Teochew ke, Chiu-Chau ke. Tanya dia mana satu. Dia kata saya ni Cantonese. Okay, dia tahu logat dia Cantonese. So tanya dia lah, Cantonese di Malaysia sama tak Cantonese di Guangdong di China? Sama ke beza? Dia kata keturunan sana lah. Okay, so sama tak? Dia kata sikit beza lah. Bahasa dia macam mana? Oh, sikit beza. Sini kita dah campur aduk dengan Melayu dah. Okay, satu. Yang kedua, tanya dia, so orang Cantonese di negeri China ni, okay, mereka beragama ke tak beragama? Dia akan cakap agama ni ataupun komunis dan sebagainya. Tapi biasanya ada agama tak? Oh, agama. So sama ke agama kamu dengan dia? Dia kata tak sama. So orang Malaysia ni berarti Cantonese ni lain-lain agama, bukan semua yang sama. Oh, so you macam mana? You sendiri? Dia akan cakap agama dia, betul? Baru saya tahu. Sebenarnya bila you cakap sampai sini, kamu boleh masuklah teknik yang saya biasa ajar kat YouTube lah. Kamu pergi dengar kat YouTube macam mana nak buburkan CVC, Creator versus Creation. Hujah itu kamu boleh sampaikan. Itu satu cara. Yang kedua, last nampak non-Muslim minum kopi, borak kosong, tapi banyak bertanya soalan. Tanya dia, kalau non-Muslim kamu jumpa, Acong, you berniaga ya? Wah, orang Cina kalau berniaga memang berjaya kan? Kamu mesti tengok muka you, saya sudah tahu mesti berjaya. Tak adalah, sikit saja. Dia akan jawab begitu, standard skrip. Betul? Betul lah? So you tanyalah. Kamu tanya dia soalan, dia jawab. Tapi kalau you nak tanya sesuatu, jangan tanya sesuatu yang sensitif dulu, yang ringan-ringan dulu. Tanya dia, itu tahun baru Cina sebenarnya itu apa sebenarnya? Dia boleh jawab. Tanya lepas tu, saya tengok tiap-tiap tahun ada Wesak Day, kita cuti tau, public holiday. Sampai sekarang saya duduk di Malaysia begitu banyak tahun, saya tak tahu Wesak tu apa. Saya pun takut mau tanya, takut kawan saya tak tahu, ataupun kadang-kadang takut mereka marah. You cakap dulu dia akan terangkan apa itu Wesak. Oh, I see, baru saya faham. Oh, tanya. Tahu kenapa? Kamu tanya, dia jawab. Kamu tanya soalan pendek, dia jawab jawapan panjang. Lama-lama dia penat. So dia penat, dia akan fikir apa? Kurang asam betul asyik tanya soalan, daripada aku jawab lebih baik aku tanya. So bila dia tanya soalan, maka kamu sudah create the demand, kamu sudah buat dia nak tanya. Ingat, bila dia tanya satu soalan, jawapan kamu ni tak ada full stopnya, semua koma.
Tak faham? Kamu dah jawab ini, tapi selain daripada ini, tambah lagi, kamu ambil peluang untuk menyelesaikan salah faham mereka terhadap Islam. Dia macam-macam cara yang kamu boleh buat. Ataupun kamu buat kenduri kat rumah. Kamu jemput Brother Lim pergi rumah lah, boleh. Kamu buat kenduri, ajak kawan-kawan non-Muslim, kasih makan best-best. You ajak saya datang, you kenalkan dulu. Sahabat-sahabat, saya nak kenalkan, ini kawan saya Brother Lim, ni Kuala Lumpur ni. Ini Cina Islam. Cina masuk Islam tak tukar nama. Okay, so makan. Silakan. You kenalkan dulu, lepas tu kamu sibuk dalam dapur. Selagi saya tak suruh you keluar, jangan keluar. Biar saya cakap untuk kamu. Nampak tak? Kamu boleh sampaikan Islam menggunakan orang lain untuk membantu kamu. Faham ke ni? Tak ada masalah. Ada masa saya bagi lagi banyak macam cara. So kalau minat, anjurkan khusus kita bagi latihan dakwah. Alright. So saya rasa cukup setakat ini perkongsian malam ini. Maaf ya, agak panjang sedikit. Sebab pengerusi majlis tadi tak kata berapa lama boleh kena berhenti. Dia kata start aja. Maka dia tak kata berhenti, saya teruslah. Okey, sebelum saya berhenti, ada beberapa pengumuman bagi mereka yang ada minat nak tengok tulisan saya. Contohnya, tulisan saya tentang soalan contemporary. Ini tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuduh nauzubillah, tuduh gila seks, tuduh kahwin kanak-kanak dan sebagainya. Saya ulas majoriti soalan yang popular dalam pasaran supaya kita tahu cara menjawab. Dan bagi mereka yang nak mengenali, nak tahu berhujah, ini tentang jawapan risalah missionary. Saya mengulas missionary, ulama-ulama besar Kristian seluruh dunia. Tulisan mereka saya mengulas supaya kamu memahami tentang kitab mereka. Ada akhlak Nabi dan lain-lain lah. Tengok di luar lah selepas solat nanti kalau siapa yang minat tengok. Sebelum saya berhenti, satu lagi. Maaf ya, ambil 1 minit saja. Malaysia negara Islam. Setuju? Malaysia banyak tempat belajar agama. Sekolah pondok ada, sekolah tahfiz ada, college ada, universiti ada. Kamu pernah terfikir tak, di Malaysia kita tak ada missionary school? Kita tak ada satu sekolah yang melahirkan pendakwa yang boleh bercakap, berhujah, berdialog, berdebat. Tara. Kristian banyak missionary school di Malaysia. Sebab itulah kita tengok statistik, kita kalah teruk-teruk. Kalau tengok video saya yang lain, tengok saya sebut tentang banci 2010. Orang Cina 7 juta saja di Malaysia. Tapi masuk Islam 42,000. Masuk Kristian 700,000. Satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Kita kalah 16-1. Disebabkan kita tak ada missionary school. Alhamdulillah, saya daripada NGO IDT, Interaktif Dakwah and Tarbiyah, IDT. Kami telah menubuhkan satu missionary school. Satu missionary school khas untuk melatih pendakwa di Malaysia dan juga 11 negara di Southeast Asia. Okey? Kami tak gunakan missionary school, kami gunakan nama Dakwah Academy International, DAI. Dan kami telah melatih batch pertama, baru habis. Beberapa hari yang lalu kami melatih sekumpulan pendakwa di Philippines. Dan mereka dah balik, sekarang mula menyampaikan dakwah. Dan sebahagian di kalangan mereka, insya-Allah kami akan bayar gaji penuh dan kami akan monitor mereka untuk menyampaikan dakwah di merata Philippines. Dan kami telah menubuhkan akademi ini dan kami telah memberi satu bangunan 3 tingkat di Wangsa Maju. Kalau ada masa pergi ke Wangsa Maju, boleh tengoklah bangunan yang kami beli. Okey, 3 tingkat itu di sebelah Pro 2 di Wangsa Maju. Okey, kami membeli bangunan 3 tingkat ini. Kami mencari 1,000 orang untuk melabur, bagi peluang kepada setiap orang untuk melabur saham akhirat kamu. Selepas ini kami akan ada di 11 negara, akan mempunyai banyak pendakwa yang menjalankan kerja dakwah sepenuh masa. So, dan setakat ini kami ada lebih kurang 280 lots dah. Kami cari 1,000. So siapa-siapa yang minat, satu lot hanya RM2,000. Okey, dan kalau siapa-siapa yang nak melabur untuk mak bapak kita yang dah tua, yang dah meninggal dan sebagainya, ambil peluang ini. Dan bagi mereka yang mungkin tak mampu atau tak minat, tengok belakang lagi, ada satu lagi, kamu boleh menyumbang kepada kerja-kerja dakwah kami. Hanya RM1 sehari. Setiap bulan RM30 saja. Dia akan buat auto debit. So, kalau siapa-siapa yang minat, bolehlah ambil information dengan pegawai saya selepas solat Isyak nanti.
So akhir sekali, saya dengan beberapa pegawai kami ni datang pada Kuala Lumpur. Tadi selepas solat maghrib kami dah buat jamak takdim atau jamak qasar. Orang sini boleh faham ke? Nanti you solat isyak, kami duduk di luar. Bukan tak solat tau. Kalau tak faham, kami solat sekali lagi. Saya suruh sahabat saya solat sekali lagi. Boleh faham ke tidak? Okay, Alhamdulillah. Kalau tidak, nanti orang kata penceramah cakap kuat, solat tak dah. Okay, so itu saja perkongsian. Terima kasih. Assalamualaikum.